Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar? Sorry tadi tersilap. Salah tekan. Semua keluar tak ada benda entah. Okay. This is digital clinic sahaja. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Okay, this is digital clinic. Okay, digital clinic. Bukan siapa suruh tanya Dr. Zakro punya slot. Semalam siapa suruh tanya Dr. Zakro punya slot. Ini digital clinic. Maksudnya kita cerita pasal penyakit sahaja. Okay, penyakit. Kalau penyakit benda lah berkaitan dengan sakit penyakit lah. Setakat mana ilmu yang saya tahu. Okey. Amirah Taib. Salam dok. Macam mana nak handle baby 1 tahun batuk, berkahak dan sesama? Amirah, history tak complete. Sila bagi tahu berapa lama dia batuk sesama. Permulaan batuk sesama tu ada demam ke tidak? Macam mana dia punya perangai, makan minum okey ke tidak, tidur dia okey ke tidak, ada batuk-batuk muka ke tidak. So kalau setakat batuk, berkahak dan sesama, maksudnya batuk berkahak sikit-sikit. Sikit-sikit je. Tapi dia tak ada sesama yang teruk. Selalunya tak perlu buat apa. Kalau ada ubat sesama yang boleh diberi, mungkin boleh bagi Arius ataupun Adizio. Dan untuk batuk berkahak tu boleh bagi Prospan ataupun Rhinathiol. Okey. Ya, Assalamualaikum Abang Arfi. Baik bang, tarik nafas bang. Okey. Saya harap menjawab. Fadli tak boleh lah. Tadi keluar macam-macam muka, aku confused dah. Okey. Saya harap menjawab tu persoalan ya Amirah. Supaya, tapi kalau lebih pada seminggu batuk sesama, sila dapatkan doktor untuk askaltik di paru. Ya, Waalaikumsalam Dr. Falah Hamzah. Apa khabar brother? Di Shah Alam. Okey tak semua? Make sure semua jaga diri baik-baik. Dalam dok baby saya 3 bulan, ruam dekat muka dengan badan dari lahir tak hilang. Nurul Aisyah, sila PM saya gambar supaya saya boleh tengok. Tak cukup untuk bagi sekadar bagi history macam tu. Kerana apa? Saya bukan bomoh. Saya kena tengok anak anda tu. At least kalau tengok gambar tu, at least kita boleh lah bagi dia opinion. Okay? PM saya gambar dia kejap lagi. Tolong doktor, tolong anak saya dah mula tanda-tanda autism. Animar, abang dia autism. Okey, macam apa maksud autism? Dekat sini bagi detail berapa umur anak, apa tanda-tanda autism yang you all masukkan, adakah dia tak bercakap, adakah dia ada masalah kita panggil obsesif, adakah dia main banyak kan? Kita tengok macam tu. Okey, perlahan ya, perlahan. Okey, satu-satu. Harap Animar detailkan sikit ya. Terima kasih Azhar. Hemofilia, anak 2 orang sakit ni ada tak cara bersunat? Hemofilia adalah masalah penyakit darah cair disebabkan oleh faktor 8 atau faktor 9. Yang mana boleh tak bersunat? Boleh. Akan tetapi dia kena ada faktor cover. Bermaksud dia mesti disunat di Institute PITS ataupun di mana hospital-hospital yang mempunyai faktor untuk cover dia supaya dia tak bleeding. Hemofilia adalah salah satu-satunya penyakit yang menghalalkan orang Nasrani tidak bersunat sampai hari ini. Asalnya orang Nasrani, Kristian, semuanya bersunat. Tapi kerana hemofilia, banyak kerabat di Raja Inggeris yang mati akibat daripada bersunat lalu circumcision terus tidak dilakukan di Britain asalnya. Jadi kena faham ni, jadi hemofilia boleh bersunat akan tetapi kena factor 8 atau factor 9 cover, mesti dibuat di hospital besar. Boleh buat tapi kena lebih precaution. Okey. Batuk pun jangan tapi ada kahak. Batuk lebih 2 minggu, Lin sila buat X-ray untuk anak anda tu, kena make sure dia bukan pneumonia, dalam banyak keadaan dia ada pneumonia. Anda on antibiotik 5 hari, kemudian demam settle, hari demam besar adalah partially treated pneumonia. Azizah, sila X-ray anak anda untuk dapatkan condition paru-paru dia dan mungkin memerlukan continue antibiotics ataupun admission untuk IV antibiotics. Alhamdulillah Khadijah sihat. Okey. Dr. Yana tengok juga Dr. Yana. Dr. Yana ada dah tu. Okey. Dok, boleh curiosity nak tanya apa? Rosnaida, dok anak saya akak duk rasa sakit kepala dan susah teruk sakit kepala.
Sakit tekak dan sakit kepala. Sakit tekak, susah tidur, sakit kepala. Macam satu ni, tahap ni. Akak tu sakit tekak, susah tidur, sakit kepala. So sakit tekak lah kan? Mana satu ni? Okey lah kot. Sakit tekak lah tu. Okey, sakit tekak. Sakit tekak, minum air banyak. Sekarang musim panas, musim duduk rumah, kepam semua sekali. Ventilation pun tak berapa cantik kalau duduk rumah, bertutup je sebenarnya. So, minum air banyak. Pasal kita tidur sakit tekak, tak elok, tidur tak cukup. So, dapatlah sakit kepala. Cek BP ya, Kak Ros. Okey, betul ke duduk COVID orang dah? Ini tak ada kena-mengena ni. Betul, boleh. Okey. Apa kau tanya tadi, Along? Tak tahu pun, nak tanya balik. Okey. Hari ini KSP penuh. Itu tak komen. Kita akan ulang malam ni daripada di slot kansih. Siapa tanya Dr. Zakrul. Hari ni slot digital klinik. Digital klinik cerita pasal klinikal. Apa masalah anak-anak you all ataupun you all ataupun apa yang boleh saya bantu mengenai kesihatan. Anak saya berumur 5 tahun, 2 minggu lebih batuk, kahak bersin dan 2 kali pergi klinik. Dapat ubat juga tidak baik. Sila buat X-ray Danilia. Buat X-ray dulu, tengok keadaan paru-paru sama ada dia ada masalah paru-paru bronchiolitis atau bronchopneumonia atau viral pneumonia. Okey, sila cek dululah. Dia comel, Mel okey je. Waalaikumsalam. Line okey je sini. Okey je, cantik je, tak ada masalah pun. Your line. Ini pergi komplain dekat SKMM. Anak saya BF dan anak saya tengah pregnant. Anak saya dah 1 tahun 2 bulan. Sekarang dah bagi susu Dutch Lady full cream. Saya tanya pada kami, susu tak penting. Okey. Dengar elok-elok mengenai susu. Kalau ibu mengandung susu dan menyusukan badan, susu sebenarnya sebaik-baiknya adalah 2 tahun. Tapi tak kala you mengandung, kadang-kadang susu you terus mengering. Adakah bermaksud baby tu perlu susu atau tidak? Baby, anak kita tetap perlukan susu. Tapi kalau anak tu umur 1 tahun ke atas dan mempunyai berat yang cantik dan masuk berat yang cantik minimum lebih kurang 10 kilo pada umur 1 tahun, 1 tahun setengah, 10 ke 12 kilo cantik dan dia mempunyai makan. Dia pandai makan. So sila continue susu 2 kali sehari. Tapi kalau anak anda masih lagi susu badan, tak kala you baru mengandung, you boleh continue je susu badan tu. You dipanggil tandem nursing. Kalau tak silap saya lah. Maksudnya you nurse dua-dua. You nursing baby, nenen kat baby dan pada masa yang sama nursing dalam perut. Apa yang berlaku? Ibu kena makan cukup, kena makan banyak, minum air banyak. Tapi tak kala penghujung, dia pandangan saya ada orang tak bersetuju. Tapi pandangan saya penghujung masa 8 ke 9 bulan tu lebih baik putuskan susu. Macam mana nak putuskan susu? Bagilah patawali. Pergi cari daun getah patawali untuk diletakkan di nipple supaya dia hilang interest untuk nenen pasal pahitnya amat gaban. Okey? Yang tu harap saya menjawab. Maaflah. Tadi saya punya mata tadi tu saya tak sengaja. Okey? Salam doktor, anak saya lelaki umur 2 tahun, 11 bulan, 3 tahun lah. Batuk malam, siang tak ada. Batuk malam tidur saja. Bila batuk malam, Juraidah, ada 2 keadaan yang biasa kita jumpa. Pertama adalah post-nasal drip disebabkan oleh allergic rhinitis. So apabila kita tidur, semua ni ke belakang tekak lalu menyebabkan dia batuk. Itu pertama. Kedua, asma, undiagnosed asma. Maksudnya malam dia batuk. Pukul 3-4 pagi dia batuk. Dan selalunya dia ada wheezing sikit. Okey. Jadi macam mana kita nak diagnose? Tapi apa-apa pun mesti kita kena tengok sama ada strong family history of asthma atau tidak. Anak ni pernah ambil nebulizer atau tidak dulu. Atau ketiga, dia ada tak reversibility. Bermaksud ada tak kalau kita bagi nap dia hilang. So tak apa pun jangkitan perlu di-clearkan. Sila buat X-ray dahulu sebelum kita nak buat diagnosis yang clear. Sebaiknya jumpalah Dr. Juraidah. Buat jumpa doktor. Okey. Assalamualaikum. Nak tanya kenapa sebelah telinga belah kanan berair. Okey, Ijal, sila jumpa Dr. ENT untuk teropong telinga. Pastinya gegendang telinga itu bocor lalu menyebabkan ada keluar air itu. So, itulah dia jawapan dia. So, make sure dia panggil seselma telinga juga. Telinga sebelah sini gegendang bocor. Okey? Anak saya berumur 9 bulan, dia batuk tapi jarang-jarang. Bunyi batuk macam bekak. Perlu tak bawa klinik? Perlu. Perlu bawa ke klinik supaya
kita tahu pasti dia adalah bronchiolitis. Kalau you tak buat apa-apa, Yasmin, untuk anak you dalam masa dia akan settle sendiri. Natural takes 1 bulan ke 3 bulan untuk bronchiolitis untuk settle. Bergantung kepada kuman yang menjangkiti paru-paru anak dan juga bergantung kepada macam mana reaksi badan terhadap jangkitan tersebut. Okey? Suriana, makanan yang baik untuk thyroid. Apa masalah thyroid yang cuba disampaikan? Hyperthyroid atau hypothyroid. So, sila clearkan. Kalau kita kebut mengenai thyroid, thyroid ni banyak punca. Thyroid dia boleh aja just bengkak. Tapi euthyroid tidak mengalami masalah hormon, kenaikan atau pengurangan. Ada juga dia bengkak, tapi dia ada hyperthyroid. Maksudnya oversecretion of the thyroid hormone. Menyebabkan you all jadi kurus, temper, mata buntang, ataupun hypothyroid, yang mana dia juga boleh bengkak atau tidak, tapi jadi sembab, lembab dan malas dan tak tahan dan sejuk je badan. Okey, so kena tengok dulu apa masalah yang sebenar dalam masalah thyroid ni. Anak saya tetap kerap sangat selsema, kemudian demam, alergik semua ubat, ada alergik kad, bla 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 bla, makan air kelapa, sekarang tuam saja. Okey. Azharul Itawaza. Dia sebenarnya bila kita sebut anak yang alergik semua ubat ni, you kena faham satu perkara. Siapa yang buat diagnosis itu? Apa benda yang paling penting bila tak kala anak-anak ni demam, dia alergik terhadap 2 benda kan? Satu, ubat demam ada 2 jenis daripada budak-budak. Satu, paracetamol. Kedua, Brufen. Ada dia alergik terhadap ingredient itu sendiri. Maksudnya aktif ingredient paracetamol atau alergik terhadap ingredient Brufen. Ada yang dia tak alergik terhadap ingredient, dia alergik kepada color orange atau color merah. Selalunya begitu. So, tapi kalau katakan dia memang betul dia alergik terhadap dua-dua ini dan confirm dia alergik terhadap antipyretics, tidak ada ubat yang lain, syifa yang lain boleh dioferkan kecuali air sahaja. Maksudnya mandi je lah, jeram dan jeram dan jeram dan jeram dan jeram. Tuam dan tuam dan tuam dan tuam sampai dia boleh sejuk sendiri. Pasal ni agak complicated sikit lah. Kalau kita kata you all kita nak diagnose anak ni allergic terhadap paracetamol atau Brufen, kita mesti certain semua brand dekat market tu dicuba, semua color telah dipakai ataupun sub pun telah diberi, sama ada subvorin atau sub paracetamol yang menyebabkan dia interact, menyebabkan allergic. So kalau macam tu, confirm dia allergic terhadap dua-dua ni, tak ada pilihan, memang ubatnya hanyalah air. Syifa yang Allah Ta'ala bagi adalah mandikan dia ataupun bagi dia sejuk. Okey. Dok, adakah gastrik boleh buat nafas kita ketat? Boleh sangat. Tapi jaranglah. Selalunya kita rasa senak, more of senak dan pedih. So bila kita nak lepas nafas tu agak ketat. Okey. Salam doktor, macam nak tanya, kalau skabis tu agak-agak lama, mana boleh baik? Bergantung kepada disiplin kembali, bergantung kepada kebersihan kembali, bergantung macam mana you all handle isi rumah. Bila kita sebut skabis, kita bercakap mengenai isi rumah itu sendiri. Pasal dia melibatkan, dia merebak melalui sentuhan, dia merebak melalui pakaian, dia merebak melalui katil, dia merebak dan dia boleh terbang. Sebenarnya sengkenet skabis boleh melompat setinggi ini, lebih kurang 1 meter tinggi dia melompat. Okey, jadi kalau kita nak kata berapa lama kita rawat, kalau kita rawatan dia untuk adalah 2 minggu, kita expect dia punya improvement. Akan tetapi you all kena faham, isi rumah perlu dikelinkan. Mak bapak, kak ngah, kak long, abang teh, semua kena disapu, ubat-ubat untuk skabis, dan semua pakaian, katil, tilam semua perlu dibersihkan daripada skabis. So kalau dia okey, insya-Allah dalam 2 minggu ke sebulan settle semua. Tapi kalau tak ada disiplin, seorang basuh, seorang tak basuh, ataupun ada yang tak komplitkan rawatan, bermaksud sampai sudahlah tak clear. Okey, gastrik boleh ke minum elemen? Boleh, tak ada masalah, cuma jangan melampau. Okey. Anak saya 5 tahun tidur berdengkur, okey ke tak? Tak okey, Along. Kalau berdengkur kuat sangat, tak okey. 5 tahun berdengkur kuat sentiasa
Talking, kita kena make sure dia tak ada sleep apnea. So make sure you check sama ada hidung dia block atau tidak kerana resdung, ataupun block di tekak kerana resdung pula kerana tonsillitis. Okey. BP tak okey. Memang tak okey. Itu darah tinggi. Wahai Puan Suraya, sila dapatkan rawatan kerana BP yang tinggi itu boleh membuat komplikasi yang lebih buruk daripada sekarang. Sila dapatkan rawatan. Assalamualaikum Datuk Zainal Omar. Alamak, segan aku big boss ni. Sila follow Dr. Zainal Omar mengenai semua COVID-19 epidemiologi. Okay? Waalaikumsalam. Ubat resdung, apakah ubatnya? Budak 5 tahun. Pertama sekali, untuk kita kata dia resdung atau tidak, sila jumpa ENT ataupun dapatkan pemeriksaan supaya kita dapat clarify kat mana isu dia sebenar. Sama ada resdung itu hanyalah resdung ataupun resdung itu memperlibatkan accumulation fluid dekat sini, ada nanah dekat sini, ataupun hanya melibatkan bengkak di dalam hidung ni yang perlu hanya spray atau buat makan, atau spray dan buat makan, atau spray buat makan dan intervention, atau hanya buat makan. Kalau macam biasa, contoh sirap Adizio atau Cetirizine ataupun sirap Aerius ataupun Telfast untuk makan setiap malam untuk selama 2 minggu. Kau Falah, anak kau miss ngada-ngada. Okey, Falah, miss. Nak doktor miss. Tak ada masalah, bagi booster je. Sebenarnya dos yang asal dulu hanyalah 1 dos, tapi akibat daripada MMR, measles outbreak akibat anti-vaksin, menyebabkan kita telah bawa kepada vaksin pertama kepada umur 9 bulan dan kemudian setahun. Sebenarnya asalnya dulu kita cucuk pada umur setahun. So sekarang ni kau cucuk je sekarang untuk dapatkan booster dose. Okey? Cucuk je Farah, tak ada masalah. Doktor, kalau saya rasa berat dekat dada kanan, kenapa ya? Bukan hari tu kadang-kadang je. Berat dekat dada kanan, kenapa? Hari dua kadang-kadang je. Itu kena berat dekat dada ni, banyak benda ni tak clear ni, sama ada susah nafas ke tak dada ke, susah nak jawab kalau soalan macam ni. So sila detailkan anda punya history. Tips untuk win off apa? Winning makan ke? Win off apa? Sila bagi full. Saya tak faham pendek-pendek ni. Saya cakap saya sakit perut, tapi bila orang pergi hospital, dia kata, cik bagi tawat tahan sakit. Lepas tu teramat-amat. Okey. Pertama sekali, kalau kita sakit perut, banyak diagnosis sakit perut ni. Perlu lukis kat mana sakit perut tu? Di epigastric, atau di ulu hati, atau di belah kanan bawah, atau di kiri bawah. So, kalau kita rasa kita sakit perut, kita kena justify betul-betul. Kerana bila you explain betul-betul, sakit tu macam mana pula? Sama ada sakit tu burning sensation, menyocok, ataupun apa rasa sakit tu sebenar. So, yang penting doktor kena periksa sama ada dia adalah gastrik ataupun ada batu hempedu ataupun apa dia diagnosis. So itu yang penting, bila history ni penting, ataupun sakit sangat sampai melibat ke belakang macam acute pancreatitis. So banyak benda yang boleh menyebabkan kita kena clear. Tapi jumpalah doktor yang balik sekali lagi, datang ke hospital supaya boleh ultrasound dibuat atau teropong ataupun macam-macam boleh dibuat. Okey. So better kepada Yohana pergi hospital lah paling selamat, jumpa surgeon ataupun pakar gastro. Punca orang besar selalu ulcer teruk dalam mulut, back to back, lepas baik keluar lain. Selalunya ini adalah stress ulcer, Afifah. So sila makan Kak Afifah ke ni? Ke Kak Afifah ni? Rasa Kak Afifah dengan ada kan, saja nak tanya. Okey, makan je lah vitamin C Kak Afifah weh. Vitamin C. Minum air banyak, stress ulcer rasanya kot. Anak saya masalah tonsil, kerap batuk nafas guna mulut daripada hidung. Nak operate banyak kali, pending. Kenapa pending? So yang terbaik, buat saja masa terdekat ni Nurin. Sila buat secepat mungkin pasal dia memang ada resdung. Kalau dia bernafas ikut mulut, maksudnya dia ada blok hidung. So automatically tonsil takkan selesai. So yang terbaik adalah buat je tonsillitis, iaitu tonsillectomy.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor nak tanya, suami saya batuk dekat 2 minggu, pergi klinik 2 kali, doktor beri cari kahak. Tak kurang-kurang minum elemen, okey ke? Tak ada masalah minum elemen, tapi buat X-ray. Pasal dah 2 minggu batuk dalam keadaan COVID sekarang ni, lagilah orang risau, sila buat X-ray. Rizal nak tanya eczema, tanyalah Rizal, tak ada masalah. Maaf dok, nak tanya anak saya 4 tahun, tiap-tiap pagi pegang hidung macam gatal. Kata-kata itu resdung. Itu resdung. Anak saya 5 tahun, sebelum ni budak tu boleh jalan macam biasa, sekarang lebih jalan mengesok, mengangkak. Dan nasihatkan dia ke hospital. Okey. Suzina Lisa binti Sakam. Berdasarkan history anak-anak kawan ini, saya tak tahu apa yang masalah dia sebenar. Adakah dia ada demam atau tidak. Kemungkinan besar, kalau dia dah jalan macam biasa dan kemudian dia mengesot, ada 2 penyakit yang kita risau. Bila anak lelaki perempuan. No? Kalau dia perempuan, anak lelaki, ada satu keadaan yang kita panggil Duchenne muscular dystrophy. Yang mana dia lembab ataupun lambat, kemudian dia achieve, kemudian dia lambat balik. Boleh pertama. Atau dipanggil neuromuscular disease, ataupun dipanggil neuroregression syndrome. Yang maksud anak ni atau muscular disorder. So, saya tak boleh komen, tapi dia bukan polio. Polio pasti datang dengan jangkitan, demam dulu, baru dia mengesot. Ni tak. So, sebaiknya sila datang ke hospital secepat mungkin supaya banyak benda yang boleh dibuat terhadap anak ni. Anak ni memerlukan rawatan segera dan siasatan segera. Okey? Saya harap saya menjawab. Sila bawa secepat mungkin. Hati, demam malam on off tu apa? Apa masalahnya? Tak cukup. Demam malam, demam hanya petanda ada jangkitan. Yang penting adalah kita nak tengok sama ada anak anda pesakit ni dan demam ni ada simptom apa? Demam batuk, sesama, sakit telinga, sakit perut, banyak kencing kotor, banyak benda yang lain. Setakat demam hanya menunjukkan ada jangkitan. Tanggungjawab you atau tengok kita adalah mencari punca jangkitan. Okey? Kat perut anak gastrostomi ada pink dan merah sikit. Krim apa nak sesuai beli farmasi. Pakai ni je lakukan antibiotik retinah. Letak pakai, kalau dekat tempat pressure sore tu, sama ada Vaseline atau kalau ada jangkitan sikit letak Fusidic. So boleh dapat di farmasi. Anak saya 8 tahun ada asma dan eczema. Pakai kulit saja untuk bagi injection. Oh, ada cara lain tak? Wallah ta'ala alam. Asma dan eczema sebenarnya untuk budak-budak selalunya akan go off, especially asma. Asma selalunya go off by the age untuk 10 ke 12 tahun. Eczema pun sama. So macam mana nak tahu? You kena jumpa imunologi. Tu Dr. Faisal watch saya tu, ke tak ada Dr. Faisal. Sila, sebenarnya susah kita nak komen ubat apa yang untuk kuatkan imun sistem ni. Saya pun tak faham apa ubat yang dimaksudkan untuk memberi kuatkan imun sistem. Kerana kita bercakap mengenai eczema dan asma. Dua ni adalah allergik sahaja. So, kalau you dapat identify apa alahan yang sebenar, apa allergik dia sebenar, you boleh avoid. Dan kemudian untuk eczema tu moisturizer dan buat avoidance supaya dia tak trigger pada eczema tu. Dan musim sekarang musim panas. Panas adalah musuh dia yang paling ketat. Anak saya pada itu, doktor ada jumpakan tembak kepala doktor tu. Okey. Dia malam tidur berdengkur kuat sangat doktor. Adakah dia sebab dosa dan dia resdung? Most likely dia resdung, Animah. Dia resdung dan dia juga ada masalah tonsil. So sila jumpa untuk kita tengok. Okey. 12 tahun normal atau tidak, dada dia mengeras kedua-dua belah tetek. Pada umur 12 tahun, yang mana umur budak ni adalah umur yang menjadi akil balik. Automatically dia akan dapat satu shape pectoralis major dia dan akan tubuh develop, manhood akan develop. Itu sebenarnya normal, especially kalau di athletics. Okey, Yasmin, sila buat X-ray untuk anak awak. Okey. Doktor, kalau dah pernah kena denggi 2 kali, boleh kena lagi ke? Boleh, selagi kawasan rumah tu masih lagi denggi. Boleh, cuma mungkin tak seteruk mana. Boleh. Okey. Mengalami sakit kepala, Pak Wen Nago. Sakit kepala macam mana? Wallah ta'ala alam. Kau tanya begitu, macam mana kau jawab? Hutang kau pun banyak mungkin. So, sakit kepala macam mana? Ke depan ke? Banyak. Sakit kepala ni pun sama juga. You kena identify betul-betul. Sebelah ke? Sebelah bersama dengan mata ke? Ataupun depan saja ke? Atau whole head ke? Ada tak associated dengan muntah? Atau tak ada associated dengan dizzy? Ada tak associated dengan imbalance? So banyak benda, brother. So tak setakat tanya gitu, susahlah nak jawab, ya.
Anak saya 8 tahun, demam panjangan lebih seminggu, dah bawa klinik, doktor tak bagi antibiotik, pasal tekak tak bengkak, tak sesama, tak batuk, cuma suhu selalu panas. Sila cek darah dan buat x-ray. Ya, pasal 5 seminggu lebih demam bukan perkara yang biasa, sila cek balik. Sila buat x-ray ataupun cek darah, cek urine. So bila kita buat pasal jangkitan, ada 3 benda yang perlu clear. Kat mana pintu masuk jangkitan? Hidung, tekak, telinga, kencing dan kawasan najis. So untuk anak dia yang demam tak ada punca, mesti cek darah. Salam, anak saya umur 16 tahun, nak tanya selalunya lepas makan saya perhatikan selalu batuk macam tak lepas. Walaupun dia tak batuk, lepas makan dia akan bunyi batuk. Dia makan apa? Mestilah detailkan makan apa. Kalau setakat makan biasa-biasa, jarang dia batuk. So, detailkan lagi pasal setakat batuk lepas makan, apa benda yang dia makan, kena identify. Maaf, saya dapat jawab yang tu. Dok, saya sakit belah kiri dan rasa nak bernafas tak boleh, nafas panjang tak boleh. Kadang-kadang kepala saya pun sakit. Adakah tanda awal sakit jantung? Possible. So, better buat stress test. Dapatkan stress test, check x-ray, check jumpa jantung. Possible, boleh. Okey, Ahid menjawab, Azhar, okey, anak you memang allergic paracetamol dan ibuprofen. So tak ada pilihan lain, dia memang hanya perlu sejuk sajalah. Maaflah, benda tu dah rezeki anak you, anda tak boleh makan ubat-ubat antipyretics yang lain. Salam, dok, anak saya due untuk influenza untuk April. Hospital saya ada je. Better cucuk lah due untuk April. Kalau siapa yang due untuk vaksin, cucuk je. Tapi check lah, patutnya boleh cucuk. Tak ada masalah. Just cocok pasal kita tahu most likely PKP ni extended lah. Pandangan saya most likely extended. Macam mana nak buat pun tak tahu, tapi most likely extended. Dok, anak saya 1 tahun dah ada timbul belakang tengkuk dia, tapi biji tak besar. Refer kat doktor pakar, buat scan, buat darah, tak ada apa. Ya Allah. Sebenarnya itu dipanggil lymph nodes. Post-auricular lymph nodes belakang ni ada 2 biji. Satu dan sini. Sebenarnya selagi dia kecil, less than 1 cm dan dia mobile, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Dan especially dan tak ada demam. So actually tak perlu buat apa-apa. Okay. Siti Hawa, macam mana nak bagi atasi budak setahun sembelit? Dah kerap bagi buah dan air masak. Okay. Sembelit ni adalah satu isu yang sangat kronik pada budak-budak berumur setahun sampai umur 3 tahun. Sampai dia toilet train. Apa yang you patut buat? Pertama sekali, make sure dia makan buah. Kedua, dia mesti minum air banyak. Ketiga, dia mesti adjust on diet. Keempat, anti-constipation medication. Contoh, Lactulose. Dan apabila dia pakai Lactulose selama sampai dia cirit, sampai maksimum boleh pergi 6 bulan. Kenapa? Pasal bila budak dah mula berak, keras, trauma, sakit, luka, dia automatically akan tahan lagi berak dia. Jadi tanggungjawab you, contoh kalau katakan berat anak tu 10 kilo, dia berak keras dan dia pernah berak keras dan susah nak berak. So katakan kita bagi Lactulose dia 10 mil dan dia cirit. You continue dulu 10 mil ni sampai dia cirit. Baru you cut down kepada 50% of the dose. Daripada 10 mil tadi sekali sehari, you bagi 10 mil, 5 mil, 10 mil selang sehari. Selama 3 ke 6 bulan. Akan tetapi, mesti make sure baby tu dimonitor growth oleh doktor pakar atau doktor-doktor yang bertugas untuk make sure berat dia berterusan cantik. Okay. Hello and how are you? Okay. Pandangan doktor soal suplemen yang membantu suplemen saya kalau saya nak bagi anak-anak yang eczema adalah vitamin C dan D dan juga minyak ikan. IE Scott Emotion. Jadi duta Scott Emotion pula aku. Yang mudahlah Scott Emotion. Okay. Anak saya umur 4 tahun dah bagi ubat cacing tapi membuang kursi busuk. Mestilah busuk, tak ada yang wangi pun. So 4 tahun makan, kalau makan, tak ada kena-mengena pun cacing dengan najis yang busuk. Tak ada kena-mengena. Okey. Anak saya 1 tahun 5 bulan kerap usik garut dalam telinga macam kata, tarik telinga keras. Ya, comel, tahu anak dia tu memang dengkur pasal dia berat dia, besar. Dia besar, dia agak berisi anak dia, automatically neck dia short neck, nampak macam short neck sebenarnya. Dan dia juga ada resdung juga, anak dia 2 orang tu. So, automatically dia adalah snoring tu. Ya. Yeah?
Doktor, anak saya umur 34, demam tinggi 39, sakit tekak, menggetar-getar, tak ada tatuk, tak ada sema. Pergi saya makan antibiotik, hidung saya berdarah. Okey. Sampai sekarang masih berkahak, tapi saya tak ada batuk dan sesama. Sila cek darah, sila buat x-ray dan juga sila review balik diagnosis. Kalau perlu masuk seperti Zafirah Singgah. Dalam keadaan sekarang, you mungkin ditreat kalau tak ada kontak sebagai pneumonia, kalau ada kontak terhadap pesakit-pesakit COVID ataupun mungkin ditreat sebagai COVID ataupun otherwise, tapi sebaiknya at least buat x-ray. Mesti buat x-ray. Takut TB ataupun jangkitan-jangkitan yang lain. Okey. Baby Comel Sokmo dah aku ulas semalam. Sila tengok semalam punya live. Saya bercerita mengenai hala 7 coronavirus dan sistem pendidikan. Okey. Most likely tak boleh buka sekolah. Saya ada parut dekat tepi leher selepas operate. Parut tu timbul dan rasa gatal. Itu dipanggil apa dia panggil keloid. Keloid. Keloid memang gatal. Keloid memang gatal. Sila jumpa you punya doktor sama ada ambil krim keloid ataupun injection untuk mengurangkan kegatalan tu. Tapi dia tak akan membesar kecuali you garuk tangan gatal. Anak saya 7 tahun selalu kata sakit perut terutama bila minum susu ataupun susu bersusu. So, perlu risau tak? Tak payah bagi susu lah. Maksud dia takut dia tak tahan dengan susu. Sama ada dia ada lactose intolerance ataupun dia ada masalah cow's milk protein allergic, rasa dia relate terus dengan susu. So, perkara terbaik tak perlu bagi susu. Anak tiap-tiap pagi sesama dan kering sendiri. Itu resdung. Dah bagi jumpa doktor, suruh makan vitamin C. Tak sesama juga. Itu resdung. Tak ada kena-mena dengan vitamin C. Vitamin C hanya bagi booster sahaja. Kalau dah Johan Arif dah jawab dah tu. Oh, Khizwan. Dr. Khizwan, macam dah masuk An-Nur belum? Sakit hati tu istighfar banyak-banyak lah, Wan. Kau ni kenapa sakit hati, Wan? Kata dah masuk An-Nur. Kan, bisnes pun dah okey. Sabar-sabarlah, istighfar. Kita ni apa lagi nak buat? Hidup kita ni sementara, Wan. Sila jumpa Dr. Khizwan di Orang Masyarakat Bangi. Jumpa Dr. Khizwan di An-Nur Bangi. Orang hebat tu. Di An-Nur Bangi. Doktor, ni pneumococcal vaksin kena ambil kat budak ke? Baru nak ambil kat untuk anak 7 tahun dan 2 tahun. Okey, tanya saya Intan Syafira, pneumococcal vaksin terbaik untuk budak bawah 5 tahun. Lebih 5 tahun kepada budak-budak yang mengalami masalah imunologi atau masalah kronik lung, kronik asma, kronik kidney disease, kronik heart disease, boleh ambil. Tapi yang terbaik untuk budak bawah 5 tahun. Dok, anak mama saya 70 tahun, sesuai tak ambil vitamin C? Boleh, ambil lah, nak ambil pun, tak ada masalah. Ubat terbaik untuk eczema anak adalah moisturizer, pelembap. Yakni sama ada Cetaphil ataupun Ezerra ataupun Dermavin terpulang. Yang penting moisturizer. Dan ubat tahan gatal supaya reka tak bergaruk. Dan aircon kalau panas. Okey. Perut buncit ada masalah usus ke tak? Dok Cikgu Hazrian, perut buncit tu masalah kita je kan. Pasal kita tak exercise, kita tak ada kena-mena dengan usus pun sebenarnya. Bila kita menyebut kata perut buncit ataupun sebenarnya adalah sedentary lifestyle yang kita tak exercise perut dan kita tak strengthen kita punya otot usus. Okey? Jauh hari PKP tambah ke? Most likely. Doktor nak tanya if anak saya setiap pagi bersin adakah resdung dah teruk? Sila jumpa Dr. Khizwan. Untuk teropong hidung tu. Teropong hidung tengok sama ada dia punya turbinet dalam ni bengkak teruk atau tidak. Kalau dia bengkak teruk, kita tak kata teruk atau tidak. Resdung yang ni adalah resdung ni. Kita bercakap mengenai kawalan, symptoms. Sama ada every morning dia sneezing atau ada block. Atau dia expose pada aircon dia jadi sesama. Atau pada panas dia sesama. Jadi, you kena identify tu. Dia tak ada kata resdung teruk atau tidak. Pasal kita sebut resdung ni allergic rhinitis ke, atau allergic pansinusitis ke, atau allergic rhino pansinusitis ke. Banyak ni maksudnya allergic rhinitis. Allergic rhino pansinusitis. Allergic rhinosinusitis. Banyak level dia. So, itu Dr. Hizwan lah. Buat CT scan lah nanti untuk tengok sama ada teruk atau tidak. Kita tengok CT scan sama ada accumulation dekat sini atau tidak. Dok, kenapa anak saya selalu sesak nafas dan bila batuk hidung selalu berdarah? Asma ke? Wajuariah. Wallah ta'ala alam, kalau sesak nafas budak ni selalunya asma ke?
So janganlah tanya begitu. Itu macam bomoh tu, kena ambil pinggan putih kat aku, kena baca doa, boleh nak jawab. So tak boleh lah. Kena buat x-ray dulu ya. Kena tengok, jumpa doktor supaya doktor boleh auscultate takkan dia batuk. Kalau batuk lama, Noel partner Kelantan, kalau batuk lama, x-ray perlu dibuat. Make sure tak ada apa-apa. Kadang-kadang kita rasa kita hanya batuk, tak ada apa-apa. Tak ada demam. Ingat, kanser paru-paru datang dengan batuk sahaja pun boleh juga. Okey? So, x-ray. Kalau apa menyebabkan batuk lama, x-ray. Assalamualaikum Bang Dr. Jamali Wagiman. Malu aku nak cerita orang glamour buat edit video. Okey. Dok, anak saya siang. Anak dia siang tak batuk pun. Malam tidur. Bila bangun tidur je batuk. Adakah tak tahan tidur? Tak tahan sejuk tidur malam ke? Bukan anak dia ada asma ke? Teman asma. Pernah pakai nap dulu ke? So, kalau dia ada batuk malam ataupun batuk subuh, selalunya kita kena make sure kita kena rule out asma dululah. Especially kalau ada wheezing. So, kita kena tengok sama ada wheezing atau tidak. Dok, anak saya 7 tahun kerap mengalami taktikal keras menyebabkan rasa tak selesa. Macam mana nak elakkan? Tak boleh elakkan. Jumpa ear toilet. Buat visit ke ear toilet, jumpa ENT annually. Setahun sekali at least untuk kita dapatkan review dan cleaning dia punya telinga. Anak saya sering bersin dan sesama pagi. Normal atau tidak? Pastinya tidak. Dia itu adalah allergic rhinitis. Okay? Most likely allergic rhinitis. Maaf doktor, belakang ada daging lebih. Perlu operate ke? Better operate lah. Kalau terkena sakit, dan better operate lah. Operate je lah, Puan Rohana. Anak saya alah dengan cuaca sejuk. Pagi-pagi batuk, 3 pagi ke 3 ke 5 pagi dia batuk. Bila bangun pagi, okey pula. Okey, most likely dia ada, ambil pandangan saya lah, most likely dia mungkin ada early onset asma tu. So, perkara yang pertama adalah datang jumpa, kita nak auscultate paru-paru dia dulu, sama ada bunyi atau tidak. Pada Hani Saj ni, so pasal dia tak ada masalah, dia early onset asma ataupun moderate control asma boleh diclassify tak kala dia ada symptoms wheezing ataupun nocturnal cough sahaja. Cuma kita kena make sure bahawa dia betul-betul asma atau tidak. So kena evaluate lah. So perkara yang terbaik adalah pasal dia tak mengganggu, banyak sprinter pun dia asma, siang, pagi, waktu petang dia okey, hala malam dia ada masalah. So make sure you check yang tu dulu. Ada kaitan tak tumbuh gigi geraham dengan demam? Gigi geraham boleh buat demam. Okey, dengue tu sakit badan lesu, badan bisa. Betul. Stres ulcer tu ada ubat ke? Selalu sang ulcer mulut. Boleh. Stres ulcer ni, you stress. Minum air banyak lah. Minumlah 3 liter satu hari. Kalau 3 liter satu hari, itu adalah isu stres ulcer tu. Okey. Resdung boleh trigger hidung berdarah. Anak saya senang berdarah sebelum mandi. Boleh. Kepada pesakit-pesakit resdung, boleh trigger hidung berdarah. Bukan anak you je, anak I pun sama, berdarah hidung selalu. So, anda ENT, jumpa loratadine dan spray Nasonex. Okey. Option yang kedua adalah ENT boleh suggest untuk cauterize kawasan bleed yang vessel yang berdarah tu. Maksudnya dimatikan vessel-vessel tu. Bergantung pada your ENT lah, Suria. Sepatutnya boleh dimatikan salur darah di situ supaya dia bleeding tak berlaku lagi kalau teruk sangat. Asma boleh hilang kalau buat rawatan yang betul. Okey? Asma boleh hilang pada Hani Syazni, tapi kena dengar cakap. Jangan sekejap pakai, sekejap tak pakai, sekejap pakai, sekejap tak pakai. So, lama tak hilang. So, dia mesti boleh hilang. InsyaAllah boleh hilang. Asal dengar cakap. Minyak ikan bagus tak? Bagus. Boleh tak terangkan PDL tu apa? Folik pada hidung? Tak tahu. Wallah ta'ala alam. Hidung, Dr. Khizwan sila jawab. Dok, saya plan nak tambah anak tapi saya ada hypertension lah. Oh, macam mana nak kawal? Kalau ada hypertension, dia ada dua. Sama ada hypertension in pregnancy, PIH induced, ataupun pregnancy induced hypertension, atau hypertension prior to pregnancy. Boleh nak kawal, you jumpa dulu you punya obstetric and gynecologist. Boleh mengandung, tak ada masalah. Cuma kena planning elok-elok. Okey? Boleh. Jumpa doktor dulu. Anak saya ada sakit neurofibromatosis. Ini jenis pesakit apa? Neurofibromatosis adalah penyakit dipanggil neurocutaneous stigmata, berkaitan dengan saraf yang timbul nodul-nodul, dan dia adalah melibatkan autosomal dominant. Itu bermaksud dalam family you ada yang mempunyai penyakit neurofibromatosis, dan dia adalah saraf yang timbul lah pada mudahnya macam kerutu gitu kan. Jadi 50% diwarisi.
50% diwarisi. Kalau both parents ada, 100% diwarisi. So, sebenarnya dia penyakit jenis apa ya? Penyakit jenis apa? Penyakit neurofibromatosis lah. Tak ada isu apa-apa pun. Cuma dia kena follow up pasal ada komplikasi tertentu berkaitan dengan neurofibromatosis. Tapi dari segi fungsi tidak terganggu. Dalam dok saya ada asma, lately selalu sesak nafas, tapi bila COVID okey. Dia buat baca. Simptom COVID ke? Tidak. Nak COVID sangat. Oh, Syarizan. Kes kad jengka, Alhamdulillah, saya dapat tahu dah telah diselesaikan, telah mendapat bantuan daripada penduduk setempat. Saya ada lump belah breast kiri. Belah kiri 20 sen. 20 sen, okey. Konsul kerjaan bagi appointment sebulan lagi. Kalau mampu ke private je lah terus, wahai Ayudes. Okey, kalau ke private lah terus. Kalau you ada strong family history of breast cancer ataupun penyakit-penyakit berkaitan dengan breast, sila dapatkan appointment secepat mungkin ataupun settlekan secepat mungkin. Better take out sahaja. Itu je saya boleh komen. Anak saya 10 tahun sekerap darah hidung. Kamera banyak polyps. Tak ada tak mewasinya? Okey, dah maksudnya ENT dah tengok lah. Bila banyak polyps, memang kena buat polypectomy lah. Memang polypectomy lah. So, ENT yang patut settlekan benda tu. Buang je polyp tu. Lain tak cantik, Sam, lain tak cantik di rokan ke atau di sini? Kalau di sini, nampak semua sini saya punya live. Okey? Okey, dok, sentiasa berkahak. Apa benda yang berkahak? Anak saya 2 tahun setengah. Dia dah bercakap, tapi jarang sangat dia bercakap in more than 2 words. Tak apa, perlahan, slowly. You kena sekarang belajarlah bercakap dengan anak tu. Belajar bercakap dengan anak. Sekarang ni pasal baru, sekarang tengah lockdown ni, tengah PKP, better you all bercakap dengan anak selalu-selalu. Anak saya selalu sesama, okey, makanlah ubat sesama. Anak saya ada batuk tapi tak ada sesama, tak selepas, tapi macam berkahak. Ambil je lah batuk, kena cari budak anak. Okey, saya rasa saya dah cukup dah bercakap. Penat bercakap ni. Kepada semua yang berpuasa, sila selamat berbuka puasa. Selamat menjaga diri. So, saya harap saya jawablah. Nanti next you all tanya, saya jawab lagi. Okey? Dalam kes digital klinik, saya harap saya jawab apa yang penting. You all kena jangan ulang benda yang sama. Resdung adalah, saya cerita ya, resdung, penyakit allergic rhinitis adalah penyakit yang diakibatkan oleh allergik dan dimanifest di hidung. Dan juga, macam mana you nak tahu dia resdung atau tidak? Dia mempunyai simptom selsema pada waktu pagi dan hilang waktu petang. Atau terdedah pada certain perubahan. Daripada sejuk ke panas, panas ke sejuk. Daripada tempat luar masuk ke bilik aircon. Dia jadi selsema. Dia juga boleh menyebabkan hidung berdarah. Dia juga melibatkan komplikasi sinusitis, maksudnya accumulation of fluids di rongga sinus anda, menyebabkan budak-budak boleh ada nafas berbau, demam on and off, ataupun sakit kepala. Ya, selalu sakit kepala. Boleh. Jadi, rawatan sebaiknya adalah ambil antihistamin untuk kontrol. Kedua, avoidance apa yang dia alahan. Ketiga, nasal spray. Keempat, jumpa ENT. Okey, dengan itu saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sila support kami untuk support orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.